السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا وثبت أقدامنا وطمن تبصيرنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat sama-sama menyambung pengajian ilmu Tauhid, panduan kepada kitab Risalatut Tauhid yang tulis oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Muhammad Yusuf radhiyallahu ta'ala anhuma, wa nafa'ana bi'ulumihima wa ja'alana minal mukhlisina min qiraatihi. Jadi kita sampai pada muka surat 32. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima, Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Artinya, Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendiri. Jadi dalam pengajian yang lalu kita telah membincangkan bahawa lafaz qiyam di dalam bahasa Arab boleh digunakan pada 5 makna. Antaranya ialah berdiri. Kedua, melakukan dengan tekun. Qama Zaidun bikaza. Zaid melakukan perkara tersebut dengan tekun. Dan dia pula juga membawa makna bersangatan. Sebagaimana Arab berkata, qamatil harb ala saqiha. Berdiri perang, maksudnya bersangatan perang. Dan qama juga boleh membawa makna menetap. Menetap, dan akhir sekali qama, dia menunjukkan kepada makna maha kaya. Jadi apabila kita menterjemahkan Qiyamuhu Ta'ala binafsihi, kita terjemahkan dengan berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendiri, maknanya kita telah menterjemahkan dengan terjemahan yang tidak dikehendaki oleh penulis. Penulis apabila menulis lafaz qiyam di dalam bahasa Arab, mereka akan menterjemahkan qiyam dengan ayat pertama tu. Dalam perenggan syarah tu, tidak berkehendak kepada tempat. Jadi lafaz tidak berkehendak ataupun dipanggil maha kaya, itulah terjemahan bagi qiyam yang dikehendaki oleh penulis dan yang dikehendaki oleh ulama tauhid. Cuma kita perlu mengambil perhatian dan mengubah sedikit terjemahan tersebut. Jadi kita terus hendaklah memahami qiyam bukanlah dengan makna berdiri, tapi qiyam sebagaimana disebut oleh ulama tauhid, dikehendaki daripada lafaz qiyam di dalam tauhid, di dalam sifat 20 ialah tidak berkehendak. Tidak berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini kita akan membincangkan tentang lafaz binafsihi. Dalam pengajian yang lalu kita dah membincangkan tentang apakah perkara yang dinafikan daripada sifat ini. Maknanya apabila kita membaca Qiyamuhu Ta'ala binafsihi, kita mestilah menafikan satu perkara daripada Allah. Kita menafikan keperluan kepada tempat, sama ada tempat wujud ataupun tempat berdiri. Dan kita juga menafikan keperluan kepada mukhassis
keperluan kepada penentu ciri-ciri. Jadi kedua-dua perkara itu kita nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah tidak perlu sifat tidak perlu tu dipanggil qiyamuhu ta'ala, maha kaya. Tidak perlu kepada tempat wujud, tidak perlu kepada tempat duduk, tidak perlu kepada yang menentukan, mencipta, menentukan sifat, menentukan jarak, menentukan umur, menentukan segala-galanya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat berkehendak kepada yang lain. Jadi sekarang itu dipanggil lafaz qiyamuhu ta'ala. Tapi ulama tauhid radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka menceritakan tentang ketuhanan, mereka menceritakan dengan lafaz yang amat terperinci, lafaz yang amat terperinci dan tepat. Jadi sekarang ni kalau kita buat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Jadi kadang-kadang kita tergambar juga manusia yang maha kaya. Kita lihat, kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kepada sesiapa pun. Jadi sekarang kadang-kadang kita lihat kepada manusia tersebut mempunyai segala kemudahan. Maksudnya dia kata dia tadi amat berkemudahan, tidak berkehendak. Maksudnya dia tadi mempunyai segala keperluan, apa saja yang dia ingin maka manusia tersebut dapat. Jadi itu pun dipanggil maha kaya juga kan? Dipanggil kaya, ataupun orang tersebut mempunyai segala kehendaknya, dapat apa segala yang dia ingini. Jadi sekarang ni kalau kita contohkan kepada manusia, kita contohkan dua orang, Zaid dan Ahmad. Zaid mempunyai RM100, Ahmad juga mempunyai RM100. Jadi kalau kita buat ayat, Zaid dipanggil manusia yang tidak memerlukan RM100 daripada orang lain lagi, kerana dia telah mempunyai RM100. Maka daripada satu sudut kita kata Zaid tadi tidak berkehendak kepada orang lain untuk mendapatkan RM100, kerana dirinya telah mempunyai RM100. Ahmad pula juga mempunyai RM100. Jadi kita buat ayat Ahmad tidak memerlukan RM100 daripada manusia yang lain. Jadi dua-dua ni kita panggil Zaid tidak berkehendak kepada bantuan orang lain, Ahmad tidak berkehendak juga kepada bantuan orang lain. Maknanya daripada sudut yang lain kita kata kedua-duanya kaya. Zaid pun kaya, Ahmad pun kaya, kerana kedua-duanya tidak memerlukan kepada bantuan manusia yang lain, kerana telah cukup keperluan diri dia. Cuma sekarang ni kita nak bezakan. Zaid dia mempunyai RM100, dan RM100 tu ialah duitnya sendiri, Adapun Ahmad dia mempunyai RM100, tetapi RM100 tersebut ialah duit pinjaman. Dia meminjam daripada manusia yang lain yang dia akan bayar mungkin 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 70 tahun lagi. Jadi Zaid ni pun ada duit, Ahmad pun ada duit. Tapi Ahmad duit tu ialah hak miliknya sendiri. Zaid pun ada duit juga, tapi duit tersebut dipinjam daripada manusia yang lain. Jadi zahir di hadapan kita kedua-duanya kaya, kedua-duanya tidak berkehendak kepada manusia yang lain. Tapi Zaid yang memiliki duit sendiri itu dipanggil kaya binafsihi. Maksudnya dia tadi tidak memerlukan kepada orang lain, memandang pada diri dia sendiri. Maksudnya kita pandang pada diri dia sendiri, dia sememangnya tidak memerlukan kepada orang lain. Yang si Ahmad ni pula, Ahmad ni dia juga kaya. Daripada satu sudut Ahmad ni dipanggil kaya, tidak berkehendak kepada pertolongan manusia lain. Tetapi kekayaan Ahmad tu bukan binafsihi, bi ghairihi. Maksud Ahmad mempunyai RM100, maka dia tidak memerlukan bantuan daripada manusia lain. Tetapi dia tidak memerlukan bantuan tu, tidak memerlukan bantuan bukan kerana kemampuan diri dia sendiri, kerana meminjam daripada manusia lain. Jadi secara zahir kita nampak Zaid pun kaya, Ahmad pun kaya. Zaid tidak berkehendak, Ahmad pun tidak berkehendak. Zahirnya sama, ini tidak berkehendak, ini pun tidak berkehendak. Tapi ini dipanggil kaya binafsihi, tidak berkehendak kepada sesiapa pun, memandang kepada dirinya sendiri.
Bukan kaya dengan badan dia. Bila kita kata bi dengan nafsihi, dirinya, bukan kita masukkan dia kaya dengan badan dia. Bukan kita masukkan dia kaya kerana dia mempunyai hidung, dia kaya kerana dia mempunyai mata. Kita tak maksudkan badan di situ. Yang dimaksudkan dengan binafsihi itu, Zaid kaya, tidak memerlukan memandang kepada dirinya sendiri tanpa kita pandang kepada bantuan luaran. Itu dipanggil kaya binafsihi. Jadi sekarang apabila kita bincang Ahmad pula, Ahmad ni pun kita kata dia kaya, dia mempunyai keperluan dirinya cukup. Tetapi keperluan diri dia yang cukup tadi bukan daripada dirinya sendiri. Itu dipanggil kaya bi ghairihi. Dia cukup segala keperluannya, tetapi cukup keperluan tu bukan daripada dirinya sendiri. Bi ghairihi bermaksud dengan sesuatu yang lain. Maksud dengan bantuan daripada sahabatnya, bukan dengan pinjaman daripada bank, dengan meminta pinjaman dengan sebagainya. Jadi sekarang ni bila kita sebut saja istilah kaya, bila kita sebut saja istilah berkehendak dan tidak berkehendak, apabila kita sebut saja istilah sempurna, Zaid sempurna, Zaid memiliki segala-galanya, Zaid amat kuat. Bila kita kata Zaid amat kuat tu, kadang-kadang kekuatan tu merujuk pada diri dia sendiri, tapi kadang-kadang merujuk kepada kekuatan yang dia dapat daripada orang lain. Macam kita kata Zaid amat kuat kerana dia tadi boleh membunuh sesiapa saja yang dia ingin, dia boleh menikam sesiapa saja. Tapi ada seorang yang lain, Ahmad, kita kata Ahmad juga amat kuat, tapi dia tak boleh bunuh orang, dia tak boleh mengangkat batu berat dengan diri sendiri, tapi dia mempunyai khadam-khadam dan dia mempunyai pekerja-pekerja. Maka kita kata Zaid kuat, Ahmad pun kuat. Tapi Ahmad ni kekuatan tu pada diri dia sendiri. Zaid kekuatan pada diri dia sendiri, Ahmad kekuatan dengan bantuan yang lain, dengan bantuan pekerja, dengan bantuan khadam dan sebagainya. Jadi bila kita sebut saja istilah tidak memerlukan, maha kaya, dia masih lagi ada kemungkinan. Kadang-kadang maha kaya tu merujuk pada diri dia sendiri, memang diri itu amat kaya. Tetapi kadang maha kaya tadi ataupun tidak berkehendak tu kerana bantuan orang lain, kerana pinjaman daripada orang lain, kerana kerahan tenaga yang dia suruh manusia lain buat. Jadi sekarang ni bila kita bincang tentang Allah yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala dia bersifat dengan qiyamuhu ta'ala, bermaksud maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu apa pun. Jadi ditanya semula, Allah tadi maha kaya tu memandang kepada diri dia sendiri ke, ataupun disebabkan oleh bantuan malaikat? Allah tu maha kaya tu disebabkan oleh, memang Allah tu sendiri maha kaya ke, ataupun Allah tadi masih memerlukan kepada manusia untuk menyembahnya, ataupun Allah tadi masih memerlukan kepada malaikat ke untuk menulis amalan manusia ke? Jadi itulah kepentingan lafaz binafsihi. Apabila ulama tauhid menulis qiyamuhu ta'ala binafsihi, maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi, pada dirinya sendiri. Maksud kekayaan, maksud Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada apa-apa bantuan, tidak perlu kepada pergantungan kepada apa sesuatu apa sekalipun. Ketidakperluan tadi memandang pada zat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Bukanlah Allah tadi kita kata maha kaya kerana bantuan malaikat, Allah ni maha gagah kerana bantuan malaikat untuk menghancurkan manusia. Tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tadi boleh menghancurkan manusia walaupun tanpa malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala amalan manusia walaupun malaikat tu tak payah tulis. Allah subhanahu wa ta'ala boleh menyeksa manusia walaupun tanpa neraka. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan malaikat, menzahirkan lauh mahfuz dengan tujuan agar manusia tiada hujah di hadapan Allah. Maksudnya apabila manusia mati, dibawa ke akhirat, dibentangkan buku di hadapan ni. Ni buku amalan kamu, ni malaikat saksi menulis amalan kamu. Maka pada ketika itu manusia tidak boleh lagi mengingkari. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan malaikat, menzahirkan dunia dan sebagainya, tanpa ada sedikit keperluan pun daripada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk dia. Dan itulah faedah lafaz binafsihi. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tadi maha kaya, tidak memerlukan kepada apa-apa makhluk dan tidak memerlukan kepada apa-apa bantuan.
sekutu, khadam, penolong dan sebagainya. Dan tidak keperluan tu sememangnya dipandang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud sememangnya tidak perlu tadi memang diri Allah tadi tidak perlu. Bukannya Allah tadi maha kaya dengan bantuan malaikat, bukanlah Allah tadi maha kaya dengan bantuan daripada jin dan sebagainya, bukan. Jadi kita kena faham, maha kaya ni ada dua. Satu, kaya kerana dirinya sendiri memang tidak memerlukan. Satu lagi, kaya kerana meminjam daripada manusia yang lain, ataupun kaya kerana bantuan manusia yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukanlah kaya kerana pertolongan orang lain. Bukan Allah Subhanahu wa taala tadi agung kerana pujian manusia. Bahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala tadi bi nafsihi, pada dirinya sendiri. Cuma sekarang ni bila kita bincangkan lafaz bi nafsihi itu, itulah maknanya. Maknanya memandang kepada kekayaan Allah Subhanahu wa taala tu sememangnya pada zat Allah sendiri. Allah boleh menghancurkan manusia, Allah mengetahui segala amalan, Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Ketidakperluan Allah Subhanahu wa taala kepada segala-galanya sememangnya pada zat Allah Subhanahu wa taala sendiri, tanpa memandang kepada bantuan mana-mana sekalipun. Cuma sekarang ni lafaz binafsihi ni, apabila ulama mentafsirkan huruf ba, ba ni kebiasaan ni kita terjemah dengan bismillah, dengan nama. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Tadi kita kata ba tu dengan makna dengan. Cuma ulama tauhid yang mensyarahkan sifat 20 ni, dia kata ba ni amat mudah difahami sekiranya kita kata dengan makna pada, fi. Maksudnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maha kaya Allah Subhanahu wa taala tadi tidak perlu kepada segala sesuatu sekalipun memandang pada, fi, memandang pada dirinya sendiri. Bukanlah kekayaan Allah tadi kerana memandang bantuan malaikat, bukanlah kerana perlu kepada sesuatu yang lain. Jadi lafaz bi ni, binafsihi ni boleh diterjemahkan juga dengan lafaz pada. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala dipandang pada dirinya sendiri. Maksud kekayaan Allah taala tu sememangnya pada dirinya sendiri, bukanlah kekayaan Allah atau bukanlah keagungan Allah, kekuatan Allah tadi kerana bantuan orang lain, ataupun kerana bergantung kepada malaikat dan sebagainya. Itu faedah makna binafsihi. Jadi janganlah sekali-kali kita faham qiyam dengan makna berdiri, kemudian kita kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, lalu kita faham oh berdiri tidak perlu memakai tongkat, ataupun berdiri dengan apa segala pemahaman makhluk. Itu semua pemahaman yang salah. Bahkan qiyam itu sendiri tidak boleh difahami dengan makna berdiri. Bahkan qiyam maknanya tidak berkehendak. Tidak berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Nokta, habis. Cuma kadang-kadang bila kita kata Allah tidak berkehendak, kita akan faham Allah ni tidak berkehendak. Amat kaya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita faham Allah ni kuat, Allah ni agung kerana bantuan malaikat, Allah ni kuat, Allah ni agung kerana bantuan jin. Jadi ulama kata bukan. Bahkan kekayaan, kekuatan, keagungan Allah tadi binafsihi, pada dirinya sendiri, tanpa bergantung kepada mana-mana yang lain. Itulah makna binafsihi. Janganlah kita faham binafsihi itu maksudnya berdiri Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri, pening. Maksudnya itu bukan makna yang dikehendaki di dalam ilmu tauhid. Lafaz binafsihi ini ulama tauhid memberitahu tiada lafaz lain lagi dah yang boleh diletak di situ. Maksudnya kita nak kata, macam manakah kita nak mentadbirkan Zaid yang kaya dengan duit dia sendiri tadi? Maka kita hanya perlu kata Zaid kaya pada dirinya sendiri. Yang orang ni kaya kerana meminjam daripada orang lain. Yang pinjam tu kita faham kaya kerana bantuan orang lain. Tapi yang diri sendiri tu kaya dengan dirinya sendiri. Itulah ayat yang boleh dibuat. Atau kita kata kaya kerana kemampuannya sendiri. Cuma Arab kan lafaz yang ringkas dan padat ni, dia kata kaya binafsi, kaya pada dirinya sendiri tanpa bantuan luaran. Jadi itu dimaksudkan dengan binafsihi. Cuma sekali lafaz nafsi ni, lafaz nafsi pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini diterjemahkan dengan zat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi maha kaya, tidak berkehendak kepada sesuatu apa sekalipun, fi nafsihi, dipandang pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang maha kaya daripada segala-gala bantuan. Jadi lafaz nafsi ini kita kena faham, nafsi di sini bermakna zat. Nafsi di dalam ayat ini bermakna zat.
Jadi cuba tulislah kan di bawah nafsi tu, tuliskan kalau ada pen tuliskan. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, maha tidak berhajat ataupun maha kaya Allah Subhanahu wa taala bi nafsihi, pada zatnya sendiri. Jadi kita kena faham nafsi ini dengan makna zat, kerana di dalam Al-Quran lafaz nafsi digunakan dengan banyak makna. Kadang-kadang lafaz nafsi digunakan dengan makna seksaan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran terhadap nafsah, diri ini. Jadi ulama tak terjemahkan nafsah sebagai diri, bahkan ulama terjemahkan sebagai azab. Dan kadang-kadang manusia, kadang-kadang Arab apabila mereka bertutur, mereka gunakan lafaz nafs, kharajat nafsuhu, tapi dia tak maksudkan dengan nafsi ini sebagai zat. Zat ni yang kita pegang. Tapi bila kita kata kharajat nafsuhu, keluar diri, macam manakah Zaid nak keluar daripada diri dia? Jadi ulama kata Arab apabila dia berkata kharajat nafsuhu, bermaksud roh, keluar rohnya. Jadi lafaz nafsi ini digunakan juga di dalam penggunaan Arab dengan makna roh, digunakan juga dengan makna azab, dan digunakan dengan beberapa makna yang lain. Jadi apabila ulama tauhid menggunakan lafaz nafsi di sini, lafaz nafsi di sini bermaksud zat. Dan kita daripada lafaz ini, daripada lafaz qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ini, kita fahamlah bahawa harus kita menggunakan lafaz nafsi pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala juga diitlakkan, ataupun lafaz yang digunakan untuk menyatakan zat Allah Subhanahu wa taala dibenarkan menggunakan lafaz nafsun dengan makna zat. Jadi bukanlah lafaz nafsun. Lafaz nafsun ni bukanlah hanya dibenarkan digunakan pada makhluk. Bahkan apabila kita nak berkata zat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dalam masa lain kita kata nafsullah Subhanahu wa taala, boleh. Maksud ulama tauhid berkata lafaz nafsu boleh digunakan pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan makna zat, bukan dengan makna roh, bukan dengan makna nafsu syahwat. Bahkan lafaz nafsu dibenarkan penggunaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan makna zat. Maksud ulama berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu mengetahui, maksudnya kata Allah, wahai Allah, kamu mengetahui apa yang berada di dalam diriku, tetapi aku tidak mengetahui apa yang berada di dalam zatmu. Jadi dalam Al-Quran Allah menggunakan lafaz nafsi bagi diri dia. Jadi ulama tauhid berkata boleh kita gunakan lafaz nafsi, dan kita kehendaki daripada lafaz tersebut makna zat. Jadi bila kita baca qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, kita faham qiyam bermakna tidak berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ni tidak berkehendak kepada apa? Tidak berkehendak kepada tempat wujud, tempat duduk, dan kepada penentu ciri-ciri tiga. Tapi ketiga-tiga itu tidak dinyatakan di dalam sifat. Maksud maha kaya Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang ada. Qiyamuhu ta'ala tu bermaksud maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maha kaya daripada benda apa? Apakah benda yang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tu? Perkara tersebut dinyatakan di dalam syarah. Cuma yang kita faham, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, maha kaya daripada tempat wujud, daripada tempat duduk, dan daripada penentu ciri-ciri. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada ketiga-tiga ini binafsihi, memandang pada zat Allah semata-mata. Bukanlah Allah tadi maha kaya kerana bantuan makhluk yang lain. Dan itu moga-moga kita fahamlah sifat kelima ni. Qiyam bermaksud maha kaya Allah. Ba dengan makna pada. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala memandang pada nafsihi, zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maksud kekayaan Allah sememangnya kekayaan Allah, bukanlah kekayaan Allah Subhanahu wa taala datang daripada bantuan makhluk yang lain. Itulah faedah daripada lafaz binafsihi. Sebagaimana apabila kita kata Zaid kaya ataupun Zaid kaya, kita nak bandingkan, kita nak bezakan Zaid yang kaya dengan hartanya sendiri dengan Ahmad yang kaya dengan duit pinjaman. Macam mana kita nak kata? Jadi kita kata Zaid kaya binafsihi,
pada dirinya sendiri. Ahmad kaya juga, tapi apabila meminjam, kita kata kaya bi ghairihi, dengan sesuatu bantuan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah taala bukanlah bi ghairihi, bukanlah dengan bantuan malaikat ataupun dengan bantuan jin ataupun dengan bantuan manusia. Bahkan maha kaya Allah Subhanahu wa taala bi nafsihi, mandang pada zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kita baca sedikitlah apa yang ditulis oleh di sini. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi sebagaimana kita dah maklumkan, penulis di sini dia kata tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat. Ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala bukanlah sifat yang memerlukan kepada tempat wujud. Bermakna Tuhan yang kita sembah ni bukanlah seperti warna biru yang perlu melekat pada dinding. Dan Tuhan yang kita sembah ni bukanlah seperti rasa panas yang duduk pada api. Bahkan Tuhan yang kita sembah ni ialah zat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada sesuatu yang menjadikan dia. Sesuatu yang menjadikan dia ni di dalam Arab dipanggil mukhassis. Maksudnya yang menjadikan, yang menentukan sifat dan segala-galanya. Maka hakikatnya, maksudnya definisi ni tentang sesuatu, menyatakan daripada menafikan Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada tempat berdiri. Ni tempat berdiri ni bukan tempat berdiri macam kita lantai ni, bukan. Tempat berdiri ni bermaksud zat untuk wujud. Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada zat lain untuk dia wujud. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat, zat tersendiri. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ialah zat, maka zat tidak wujud pada zat yang lain. Maksud sekarang ni apabila kita kata mana-mana zat, macam sekarang ni kita kata ni buku. Buku ni ialah satu zat. Maka zat buku ini dia tidak boleh duduk di dalam zat buku yang lain. Boleh faham? Jadi sekarang ni apabila Allah Subhanahu wa taala ialah zat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali duduk pada benda yang lain. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat kewujudan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang berdiri. Kata dekat sini kata yang berdiri sendiri. Cuma kita kena fahamlah maksud berdiri sendiri ni ialah zat yang tidak menumpang pada satu zat yang lain. Penulis nak bagi tahu di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali dianggap seperti sifat. Jangan sekali-kali kita menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu benda halus ataupun sebagai satu sifat yang meresap bersatu dengan alam semesta. Sebagaimana yang diiktikadkan oleh sebahagian puak Nasrani, dia berkata Allah Subhanahu wa taala ialah sifat. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan Isa. Maksudnya mereka boleh berkata Tuhan bersatu dengan Isa, kan? Mereka beriktikad Tuhan bersatu dengan makhluk kerana mereka menganggap Tuhan tu sifat. Apabila Tuhan tu sifat, maka sifat sah untuk duduk pada satu zat yang lain. Tetapi sekiranya mereka menganggap Allah tadi ialah zat, maka mustahil zat duduk di satu zat yang lain. Kerana hakikat zat dia tidak boleh bercampur antara dua. Kalau zat pertama dengan zat kedua, dia takkan boleh bercampur selama-lama. Selagi mana zat pertama tidak lenyap, selagi itulah zat pertama wujud. Cuma dia berkacau, bercampur warna tu ada kan, air sirap kita campur. Tapi zat sirap dia tidak akan bercampur dengan zat air, hakikatnya. Jadi sekarang ni apabila kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada zat yang lain, tidak perlu menumpang pada zat yang lain. Jadi akidah kita ialah Allah Subhanahu wa taala kita sembah tu ialah satu zat yang tidak dapat dilihat di dunia, yang hanya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dilihat tu secara sedar, tetapi boleh dilihat di dalam tidur mimpi, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak berhajat kepada sesuatu sama ada perbuatannya. Maksudnya apa saja yang Allah cipta, Allah tidak perlu, dan Allah juga tidak perlu pada hukum-hukumnya. Maknanya kita kena faham apabila Allah menurunkan Al-Quran, Allah memberikan hukum. Apabila Allah mewajibkan solat, mewajibkan hukum munakahat, Allah mewajibkan hukum muamalat, Allah mewajibkan hukum jinayat,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada hukum. Bukanlah makna Allah suruh kita semayang kerana Allah perlu kepada semayang manusia, bukan. Apabila Allah suruh kita bermuamalat tanpa riba, bukan bermakna Allah tadi terseksa apabila kita buat riba, ataupun bukanlah bermakna Allah tadi kurang darjatnya apabila manusia tidak solat, apabila manusia menyembah berhala. Bukanlah bermakna Allah Subhanahu Wa Taala rendah atau turun maqam daripada sehari ke sehari, tidak. Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, tidak perlu kepada apa-apa yang dia cipta perbuatan. Maksudnya Allah mencipta dunia, Allah tak perlu kepada dunia. Apabila dunia ni sendiri pun Allah tidak perlu, maka semestinya Allah tidak perlu kepada hukum hakamnya sendiri. Allah mencipta, Allah menurunkan Al-Quran, kan menyuruh manusia sujud beratus kali, beribu kali. Bukanlah kerana Allah perlu kepada sujud manusia, tetapi kerana manusia itu sendiri yang perlu sujud. Maksudnya kita kena faham sekarang segala hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, tiada kemanfaatan kembali kepada Allah. Maksudnya tiada kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan bagi dirinya. Bahkan kemaslahatan tersebut kembali kepada manusia itu sendiri. Cuma kita makhluk ni kita perlu memahami. Kita perlu memahami bahawa bila kita sembahyang, bukanlah bermakna Allah perlu kepada sembahyang kita. Kita kena beriktikad apabila kita mengeluarkan zakat, apabila kita menunaikan haji, jangan sekali-kali kita memahami bahawa Allah perlu ni aku buat ni. Sekiranya kita beriktikad sedemikian, dikhawatiri rosak iman, kerana kita telah mensabitkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menganggap Allah tadi lemah, kita menganggap sifat Allah Taala kurang, kita pula kena perlu sembah, maka Allah tadi menjadi sempurna. Maka itu mustahil, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Allah memuji dirinya, kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memuji dirinya semenjak azali. Sebelum manusia cipta, sememangnya kepujian bagi Allah. Allah mencipta manusia ke, ataupun Allah tidak mencipta manusia ke, kepujian bagi Allah tidak berubah, kan? Tiada sedikit pun berubah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kamu semayang, kan, ataupun kamu tidak semayang, kamu menunaikan zakat, kamu pergi haji atau kamu tidak pergi haji, tidak terkesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita belajar, kita mengetahui sebenarnya manusia itu sendiri yang perlu kepada solat. Sebenarnya manusia itu sendiri yang perlu kepada ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan. Nah, itu kita dah bincang. Sebagai contohnya solat. Mengapakah manusia perlu solat? Perlu manusia solat agar manusia tadi menyedari siapakah diri. Maknanya manusia ni diciptakan sebagai hamba. Manusia ni cipta semestinya hamba, dia mempunyai pencipta. Jadi sekiranya manusia tidak solat, hidup seharian tanpa sujud, tanpa rukuk, tanpa membaca Fatihah, tanpa menyebut Allahu Akbar, akhir sekali manusia akan menganggap dirinya Tuhan. Seperti yang berlaku pada Fir'aun. Kenapa bila dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudaratan tu berlaku pada dirinya sendiri. Apabila dia menganggap Tuhan, dia menganggap dirinya Tuhan, maka itu dia panggil takabur. Takabur ni bermaksud menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah murka. Jadi sekarang ni kita faham, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia solat kerana untuk menyedarkan manusia bahawa dia ialah hamba. Jadi apabila manusia tadi solat, kemanfaatan kembali kepada diri manusia. Kerana apabila manusia solat sehari demi sehari, dia nampak, oh, aku ialah hamba, Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan. Apa saja yang Allah turunkan mesti aku taati kerana aku ialah hamba. Tapi sekiranya manusia tadi tidak solat, kan, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tertanam di dalam dirinya sifat takabur, kan? Dia akan merasakan dialah Tuhan, dia akan merasakan dia tidak perlu tunduk kepada sesiapa. Maka akhir sekali dia mendakwa ana rabbukumul a'la, dakulah Tuhan yang paling tinggi. Apabila dia mendakwa dialah Tuhan yang paling tinggi, maka pada ketika itu dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata dakulah Tuhan, kamu pun kata kamulah Tuhan. Maka pada ketika itu dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka semestinya tidak akan menang. Jadi kemanfaatan tu kembali kepada diri manusia. Kemanfaatan segala ibadat yang Allah turunkan tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikata hukuman, tetapi Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang, semuanya untuk faedah dan kemaslahatan yang kembali kepada sekalian manusia. Dan ia menjadikannya semata-mata kerana kelebihan. Kelebihan ini dipanggil rahmat dan belas kasihan, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya daripada mengambil kemanfaatan daripada ketaatan hamba-Nya
dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya sekiranya semua manusia menerhakai Allah. Hal ini disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu bagi perkara yang kembali kepada makhluk juga. Jadi di sini penulis membawa dua ayat. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Qala ta'ala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi dua ayat ni dia lebih kurang sama. Kalau kita baca terjemahan, man amila, siapa yang beramal salihan, amalan baik, falinafsihi, maka bagi diri dia sendiri. Wa man asaa, siapa yang berbuat jahat, fa 'alaiha, maka atas dirinya sendiri. Yang ni pula bawah tu. In ahsantum, sekiranya kamu berbuat baik, ahsantum, kamu berbuat baik, li anfusikum, bagi diri kamu sendiri. Wa in asatum, sekiranya kamu berbuat jahat, falaha, maka bagi diri kamu sendiri. Jadi sekarang ni kita perlu faham, ulama tafsir radhiyallahu ta'ala anhum, ayat ini dia menceritakan tentang diri manusia. Apa saja ibadat baik yang dibuat oleh manusia, manusia akan mendapat ganjaran. Apa saja perkara jahat yang dibuat, maka manusia akan mendapat siksaan. Cuma sekarang kita tengok perbezaan dua ayat. Ayat pertama Allah kata man amila salihan, siapa yang beramal salihan, baik. Ayat di bawah Allah kata in ahsantum, sekiranya kamu berbuat baik. Jadi sekiranya kita baca terjemahan, zahir makna ayat itu sama. Tapi ulama tafsir berkata amat jarang Al-Quran datang dengan dua makna yang sama. Bahkan kebiasaannya ayat Quran datang memandang kepada sudut-sudut yang berbeza. Jadi di ayat di atas ni, apabila Allah kata man amila salihan, siapa yang beramal soleh, ini Allah isyaratkan kepada pergerakan luaran, pergerakan zahir. Amila salihan ni kita rukuk, kita sujud, kita berdiri, kita duduk, kita angkat takbir, itu dipanggil amila salihan. Tapi apabila Allah kata di bawah ni in ahsantum, sekiranya kamu berbuat baik. In ahsantum ni diterjemah sebagai berbuat baik. Tapi kalau kita baca dalam hadis, Jibril datang kepada Rasulullah, dia bertanya tentang ihsan. Mal ihsan. Jadi daripada ihsan tu datang daripada lafaz ahsantum. Jadi ihsan tu Rasulullah bagi tahu, kamu menyembah Allah seperti melihat Allah dan sebagainya lah. Cuma yang difahami daripada ihsan tu apa dia? Ihsan tu bermaksud keikhlasan. Jadi dua ayat ni dia menceritakan dua sudut yang berbeza. Manusia beramal dengan amalan soleh, itu dipanggil pergerakan zahir. Tetapi pergerakan zahir manusia tadi tidak akan mempunyai faedah melainkan sekiranya ahsantum, melainkan sekiranya manusia tadi masukkan di dalam amalan yang soleh ni dengan ihsan. Itu beza antara dua ayat. Beza daripada dua lafaz ni, amalan manusia hanya berfaedah sekiranya ada ihsan tu di dalam. Jadi kalau di dalam hikam dia kata al-a'malu suwarun qa'imah, amalan-amalan yang kita buat ni, kita datang ke masjid, kita pergi haji, kita solat, kita puasa sebagainya, dia panggil suwarun qa'imah, gambaran zahir yang wujud, gambaran zahir yang semua manusia nampak, duduk dalam saf, semua duduk di dalam saf. Tapi dia kata wa arwahuha sirrul ikhlas fiha, roh bagi amalan tersebut ialah keikhlasan di dalam ibadat tadi. Jadi semua manusia datang ke masjid, semua manusia mensedekahkan hartanya, semua manusia mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, semua manusia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham, semua ibadat yang kita buat tidak akan mempunyai faedah melainkan apabila manusia tidak ikhlas. Dan ikhlas ni maksudnya membuat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita buat kerana majikan, maka itu dipanggil tidak ikhlas. Sekiranya kita buat kerana takut malu, ataupun kita buat kerana kawan, ataupun kita buat untuk kenaikan pangkat, ataupun kita kaji Islam untuk mendapatkan jawatan, apa saja aktiviti yang kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, diselipkan dengan niat-niat yang lain, maka itu dipanggil tidak ikhlas. Jadi mungkin kita menghabiskan masa bertahun-tahun, 2, 3, 4, 5 tahun membuat sesuatu perkara yang zahirnya seperti ibadat, zahirnya seperti Islam, zahirnya seperti menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ditanya kenapa ni? Oh, kerana satu kepentingan dunia, kerana untuk menunjukkan yang dirinya hebat, ataupun untuk menaikkan pangkat, ataupun sebagainya, maka semua itu dipanggil tidak ikhlas. Jadi kita lihat manusia semayang, solat di dalam saf, tapi tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila ada ikhlas di dalamnya. Jadi keikhlasan itu difahami daripada ayat di bawah ni. In ahsantum, sekiranya kamu mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Quran perlu dibaca secara keseluruhan. Dan kita tengok ayat man amil salihan ni dalam surah Fussilat, di hujung Al-Quran.
Ayat in ahsantum li anfusikum terletak surah Isra di tengah-tengah Al-Quran. Jadi sekarang apabila kita membaca sesuatu ayat di dalam Al-Quran, kita tak boleh baca satu ayat, lepas itu kita kata dah aku memahami ayat tersebut. Lepas itu kita baca lagi ayat di akhir Al-Quran, kita kata dah aku memahami ayat tersebut, sebenarnya tidak akan faham. Maka sebab itu ulama menulis buku tafsir, dan ulama mengharamkan manusia mentafsirkan dengan pemahaman sendiri. Kerana manusia seperti kita ni bukan ahli bahasa Arab, tidak menghafal Al-Quran, tidak mengetahui sebab nuzul, tidak mengetahui hadis yang mensyarahkan ayat tersebut, tidak dapat membandingkan ayat di depan, ayat di belakang, di tengah surah, di akhir surah yang datang dengan makna yang sama. Jadi sekiranya kita jumpa ayat, kita terjemahkan. Kita jumpa ayat, kita terjemahkan. Maka dia khawatiri kita tadi sebenarnya menjerumus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh belajar, dan kita perlu belajar, wajib mempelajari tafsir, tetapi jangan sekali-kali kita memandai-mandai mentafsirkan dengan pendapat kita sendiri. Kerana Rasulullah bersabda, siapa yang bercakap mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka Rasulullah berkata, ambillah tempatnya di dalam api neraka. Jadi dua ayat yang dibawa oleh penulis ini nak menceritakan tentang apa saja yang dibuat oleh manusia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan dapat pada manusia syurga, dan kejahatan dibuat oleh manusia akan dibalas dengan neraka. Allah tidak berubah kan? Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kidam, tidak terkesan, tidak berubah selama-lamanya kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak terpengaruh ataupun tidak terkesan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Bahkan kesemuanya kembali kepada makhluk. Itu rentetan daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Apabila Allah maha kaya daripada tempat wujud, maha kaya daripada tempat duduk, kan, maha kaya daripada segala pencipta, maka semestinya Allah maha kaya daripada makhluknya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.